Baiklah Auda, sekarang kita akan mengikuti bersama dalam segmen motivasi pelajar. Kita akan bicara mengenai dengan guruku masa depanku. Maklum saja ya Nat ya. Kita baru sahaja menyambut sambutan Hari Guru yang ke-33 ya pada 23 hari bulan September yang lalu. Masih lagi kita rasakan ya aura dan juga suasana Hari Guru ya. Masih lagi merasa kehangatan sambutan Hari Guru yang diadakan pada tahun ini. Jadi kita bawakan ke studio pada kali ini bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri membicarakan berkenaan dengan guruku masa depanku. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ni hari ini? Alhamdulillah. Berseri-seri rasanya. Selepas lebih 3 minggu Ya, betul. Cikgu sendiri sibuk membuat beberapa meeting ni di luar negara. Baru balik. Alhamdulillah. Dan berbahagia rasanya kami dapat menerima Cikgu kembali di studio pada kali ini. Kita akan berbicara berkenaan dengan guruku masa depanku. Tadi bercakap juga dengan Intan. Biasanya mungkin pelajarku adalah masa depanku. Tapi ini kenapa guruku masa depanku? Baiklah. Terima kasih Dira dan juga Intan. Okey, ingat masih walaupun 3 minggu dah berjumpa, ingat dekat tu. Masa lagi ingat ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya guruku masa depanku ni saya masih ingat tema Hari Guru tahun berapa lah, lama sudah tu masa tu. Jadi saya rasakan guruku masa depanku ni rasa tersentuh kalau kita bilangnya guruku masa depanku. Kalau pelajar menyatakan perkataan itu rasa orang guru, memang guru itu terasa gemuruh lah, macam memikirkan wow. Tersentuh lah. Tersentuh sebab pelajar itu beritahu guruku masa depanku. Jadi kenapa saya bawakan topik ini? Memanglah tahun ini kalau kita ni melihat tema Hari Guru, guru berkualiti, pemacu transformasi pendidikan. Memang berbeza daripada zaman-zaman dulu punya temanya. Jadi hari ini bermula ni. Dia orang kan periksa ni O-level start sudah ni hari pertama hari ini dan PSR lagi minggu depan. Jadi memanglah seminggu-minggu ni sibuk di sekolah mengadakan majlis solat hajat, restu ilmu. Kalau ni banyak ni restu ilmu ni dikena buat di sekolah-sekolah lah. Banyak tu orang bawa aing bertawarita macam-macam lah. Banyak ada basar bandar betulnya tu mericap soalnya. Ni aku bukan lagi minum kain mandihi kali untuk periksaan ya. Mana tahu orang kan mandihi anaknya. Jadi macam-macam cara untuk pelajar-pelajar ni cemerlang. Ya, persiapan mereka saja. ya. Jadi bila dipikirkan guruku masa depan ni, saya pernah menjadi pendidik lah. Dan bagi saya guru ni sampai hari ini juga di mana-mana pun saya masih kena panggil cikgu. Kalau orang Ali Yusri itu macam galak bunyinya. Tanya orang betul cikgu-cigunya, cikgu Ali Yusrinya. Sebab bagi kami bila perkataan cikgu itu pekerjaan guru ni bukanlah terhenti kalau pincin 55 atau 60. Sudah tentunya. Jadi kalau macam kerja lain memang berbeza. Jadi guru ni akan sampai bila-bila sampai akhir-akhirnya katanya mudah cikgu Yusrinya. Itu yang terakhir lah. Terakhir itu Pak. Lakat lagi yo cikgu tu sebutnya Pak. Jadi guruku masa depan ni memang saya masa ni mungkin guru-guru masa ni dah terasa. Saya terasa sebab saya mengajar di Kementerian Pendidikan saya berada 35 tahun. Saya dah pindah-pindah kementerian lain. Saya berada dari saya keraja sampai pincin saya di Kementerian Pendidikan. Jadi apa yang saya nampak di sini, mungkin ada guru-guru yang nampak sebab pelajar yang saya ajar masa dulu itu sekarang ini bebasaran, bukan ini bebasaran. Ada kerja sendiri. Ada yang bercucu sudah. Masya Allah. Ada yang kalah lagi anak aku banyak lagi nak dorang. Kalah cikgu dia kamu yang kau. Kamu ni banyak anak kamu. Untuk mengajar tu yang kau. Cuma itulah lebih kurang. Jadi bila melihat dorang ini adalah melihat satu kebahagiaan. Bagi saya kalau berjumpa pelajar di mana saya lah bersalam. Kalau cium tangan lagi tengok siapa ni ku anak menekanku mana lagi bersalaman ni kau. Cikgu apa bar kita cikgunya. Jadi bila ia bercakap saja, itu adalah kebahagiaan bagi saya. Cikgunya, alhamdulillah cikgunya. Macam ni masa hari itu Hari Guru, walaupun saya lama, batah pulang 2-3 hari pulang membalas banyak kena teks Hari Guru itu. Jadi membalas satu memanglah 2-3 hari. Jadi walaupun
itulah yang melihat kepada bila kanak-kanak itu beritahu, pelajar yang dulu saya ajar itu beritahu, cigunya alhamdulillah cigunya atas ajaran kita dulunya, itu kami jadi cemanianinya. Saya rasakan itu adalah satu kebahagiaan bagi seorang guru. Kalau kanak-kanak ataupun pelajar dulu-dulu itu beritahunya, cigunya, thank you cigunya, walaupun cigu dulu itu jahat cigu itunya. Kita di guru disiplin apanya. Kalau kami dulu itu cigunya, garam mesti kami pulangkan bis kita itunya. Apa namanya? Menggantung kami dulu lah zaman dulu maksudnya tu digantung sekolah, didenda zaman-zaman dulu lah. Kita guru disiplin kan? Guru disiplin, pernah guru disiplin. Jadi bila ya macam itu, sudah sekarang baru tak kanak-kanak itu terasa. Baik juga tu garang baik juga tu garang dulunya. Kalau ini ndak kami macam mana hari banyak. Jadi bagi saya atutah yang dilihatnya masa depan waktu guru-guru lain sebenarnya pada ibu bapa yang mendengar ini atau melihat di kaca TV ataupun pelajar-pelajar, saya rasakan itu saja. Kalau berjumpa bis kita, bila beritahu cigunya, kita pernah ngajar kami dulu punya. Kadang-kadang kalau kami ingat itu, ingatkan. Kadang-kadang anu baik benar tu. Selalunya tanya ingatannya anu yang aktif, yang nakal-nakal, yang suka baibon. Yang tadi ingatlah yang baik itu, saya beritahu, berapa orang pelajar-pelajar saya dulu, sekarang ini menjadi pengetua. Jadi saya rasakan, memang bila flashback orang-orang macam ni, memang nyatanya pulihnya baik bah. Masa sekolah ya memang cuma tepisinnya taat, baik kepada guru. Jadi akhirnya di ujungnya akan jadi seorang yang hebat je lah, jadi pengetua. Bukan artinya yang gauk atu ndak. Gauk atu kadang-kadang orang ni kalau berjumpa pun memang bercerita juga. Cigunya ialah bercerita pasal kesilapan dorang semasa sekolah. Tapi saya beritahu bila berjumpa pelajar-pelajar saya yang dulu tu, bila beritahunya cigunya ialah yang dulu tu cigunya dah kami mendengar cakap kita tu banyak, cigu-cigu tu banyak. Itu kami yang melawan apa tu itu cuma ni teganya usulnya cigunya. Nak kunda jualan kamu susah benar usulnya. Tapi saya selalu memflashback barang cerita tu. Saya akan bertanya arah pelajar saya ni beritahu, kamu ada anak? Ada cigunya? Macam mana? Saya akan bertanya anak-anaknya. Mungkin kadang-kadang itu ni kita ni melihat ada pelajar-pelajar dulu tu. Di Brunei inilah saya selalu menekankan kepada ibu bapa kalau saya beri ceramah ke sekolah-sekolah. Zaman kita ni sekolah dulu, mungkin kita ni ada kesilapan, kecuaian. Jadi sebab itu kadang-kadang tidak mampu sampai ke tahap tinggi itu. Di Brunei ini bersyukur kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia memberi kita ni peluang belajaran. Kemana pun baik kita sampai PhD. Mana ada orang beritahu kaminya mana orang di kampung kaminya mana kena beri peluang sekolahnya, baru pun darjah 4-nya berhenti kami. Tapi bagi kita di Brunei bersyukur sampai hari ini masih lagi diberikan pendidikan ini percuma, tinggal lagi macam mana? Usaha kita ni. Sebab tu bila berjumpa pelajar-pelajar ni beritahu benar peluang cigunya. Kami juga mengucapkan kita banyak. Baru tahu peluang tu kau mengucapkan ke dia kuat tu kau. Kami ingatlah kadang-kadang macam tu. Jadi kecuaian itu, saya janganlah dialihkan kepada anak-anak bis kita masa ni. Dijadikan pengajaran. Pengajaran. Kata ni kadangnya dia tadi kurang berjaya dari segi pendidikan. Biasa dulu-dulu sekolah banyak kecuaian kata ni. Kadang-kadang pun 3 sudah kan kahwin tiapa, bergirlfriend, berboyfriend dulu-dulu. Bertapuk barang anu, berdating berapa. Kami guru disiplin memanglah menguyung di orangan ya. Tapi kadang-kadang bila yang menerangkan macam itu, saya akan beritahu lah. Jangan perkara itu diulang kepada anak-anak kita. Yang penting saya sensitif lah kalau melihat anak-anak yang dah bersekolah ni. Apatah lagi baru-baru ni titah ke bawah dulu yang Maha Mulia, masa hari guru ketika 3 tahun, Akta Pendidikan Wajib diubah 6 tahun ke 5 tahun. Jadinya bermulalah sekolah umur 5 tahun. Ini bermaksud bahawa ke bawah dulu yang Maha Mulia melihat kepentingan belajar itu. Bukan lagi bermula 6 tahun, 5 tahun, dianjak lagi setahun ke depan lagi. Jadi inilah bila melihat guruku masa depan waktu sebenarnya, tapi melihat apa yang saya nyatakan tadi, pelajar-pelajar saya yang dulu itu yang berjaya, lain pisinnya yang kurang berjaya pun ada juga bercerita. Jadi walaupun memanglah
bagi kami itulah kebahagiaan. Macam saya berjumpa beberapa orang pelajar saya, masa ini jadi pengetua. Wow. Bagi saya, saya masakan bukan saya, saya adalah hanya penyumbang sedikit. Sebahagian. Kebahagiaan. Bukan dari segi pendidikan saja, mungkin dari segi kerohanian diorang, personality diorang. Kadang-kadang guru-guru ini memanglah. Sebab tu saya ingin mengungsikan di sini kepada ibu bapa lah. Ini masa depan kuat. Kadang-kadang memanglah guru ini tersalah cakap. Ini saya ingin mengungsikan lah. Zaman kami dulu berbeza. Zaman kami dulu kalau pernah ibu bapa berjumpa kami, inilah yang saya rasakan kekuatan kami dulu sebagai seorang guru. Cigunya, ini nak kuat ni cigunya, gawak ni cigunya. Masa ceritanya, apa-apa baik, masa boleh kitanya. Saya rasakan itu satu amanah yang diberikan kepada kami di sekolah dulu. Pun sudah bapaknya pun menyalahkanlah kami bulat-bulat. Nak ciguahnya, ini nak kuat ni. Gawak ni cigunya. Masa itu udahkan tu habis kita. Bagi saya ini adalah satu kepercayaan daripada ibu bapa. Dibagikan oleh kami. Zaman kami dululah. Kali zaman bis kita pun juga pernah juga kali. Agaknya. Kena kubit. Hampir dulu kalau tu gawak je pisinnya juga. Dulu cikgu kalau kami ada macam kira ada kesalahan apa dari segi tu selalu apa yang dulu cuma ni ada ampas. Betul. Kena bawa baris. Betul. Jadi masih ingat kan? Saya rasakan bila kena pupuh di sini tu menjadi pengajaran arah petani dan artinya kenapa ini yang perlu saya kongsikan ya guruku masa depan ku ni. Kenapa kita ni kena kubit, kena pupuh dulu, kena ambat, kena umban, kena pakai apa tu pemadam, putih sini sebelah atas. Kadang-kadang kena suruh berdiri atas meja. Sebab kalau kita ni flashback, balik semula hal macam itu. Zaman-zaman kita ni macam itu dulu, sound is okay bah, kena buat macam itu. Sehingga kita ni dewasa pada masa ni, kita ni fikir balik. Banar jua dulu tu mana kan? Kena ambat tu pasal apa? Kadang-kadang itu tu, ndak buat homework. Melanggar disiplin sekolah. Memanglah ada denda-dendaan tu kan. Apa sekarang ni kan kalau tani sekiranya menderai pelaju. Kalau tahan di polis membayar juga RM50 gitu. Artinya setiap pelanggaran peraturan itu mesti ada dendaan. Jadi kenapa zaman dulu ketani sekolah boleh diterima bah barang macam itu? Saya rasakan dirah itu bah. Kenapa boleh bila guru marah tani boleh terima? Jadi pada masa ini memanglah mungkin merasakan banyak daripada pemikiran-pemikiran yang berbeza. Tapi sebenarnya cikgu itu yang membentuk diri kita ni sebenarnya ya pada ketika ini. Jadi kalau melihat juga kalau dulu-dulu kalau dari segi denda tu mungkin dapat diterima lah ya dan itu sebenarnya kita ni merupakan student atau pelajar takutkan guru, hormatkan guru. Guru. Jadi bagi saya lah sekarang lagi kita ni lagi baik cara segi ataupun pendidikan. Zaman dulu katanya kalau kena denda sekiranya merokok sigup kena gantung tu 2 minggu tu di sekolah. Lepas itu balik sekolah. Tapi zaman ini lagi beruntung. Maksud saya beruntung sekarang ini dulu zaman kami itu saya mengajar dan saya belajar memang tidak ada mempunyai guru konseling ini, Pak. Karena ini berbeza kan? Ada guru kerja ya, guru konseling. Jadi bila balik saja ke sekolah setelah digantung 2 minggu akan diambil alih oleh guru konseling kan. Guru konseling akan memastikan kenapa, apa puncanya ia bersigup, apa puncanya ia melawan misalnya, apa puncanya ia boleh ulahnya macam itu. Mungkin dari segi di rumah ada permasalahan. Zaman kami dah dulu tu habis sekolah 2 minggu taruh sekolah. Tapi kalangan ni berbeza, ada dipantau lagi oleh guru disiplin. Metode kalangan ini terdapat dari guru kerja ya. Kalau sekiranya kita ni habis form 5 kan ke form 6 ada guru kerja yang beritahu apa kursus yang sesuai, apa subjek yang sesuai. Saya rasakan lebih banyak kemudahannya sekarang. Jadi saya rasakan pelajar-pelajar pada masa ini lebih beruntung lah dibandingkan zaman saya dulu. Mana kata ni tahu sudah pemanaman ni duduk apa subjek apa kan ku pelajari ni kan jadi apa ku cigu kah jadi polis kah jadi asgar kah dulu tu sama custom dan immigration dulu zaman saya lah. Kalau masuk pemanaman tu dah lain tu pegawai asgar, pegawai polis, cigu atau custom dan immigration. Kenapa custom immigration sama asgar polis satu sebab
jadi pegawai beruniform tu. Jadi nyaman rasanya. Tapi zaman ni berbeza. Kursus macam-macam. Beribu-ribu sudah kursusan ni. Jadi ini yang kita lihat bahwa tinggal lagi ibu bapa lah boleh menerima kalau sekiranya anak kita tu kena marahi sekiranya lah. Sebenarnya guru-guru ni adalah manusia biasa. Kalau kita 30 orang kita menjaga wah, kita kerintiman bah. Itu suatu tahap kita ni panggil guru ni ia seperti ibu bapa kedua bah di sekolah. Dan saya percaya sahaja setiap orang memang ada pendiriannya, ada prinsipnya. Tapi bagaimana ni cikgu? Kalau saya percaya dengan metod untuk kita ni mendidik anak-anak tu dengan kelembutan, dengan berhikmah. Indah ada apa-apa fizikal lah berbeza dengan cara-cara yang dulu. Tapi bagaimana rasanya kita ingin membina boundary tu. Kita ni mau tegas juara durang tapi pada masa yang sama berlembut jua tapi indah terlalu lembut sampaikan kita tu indah dihormati. Bagaimana kita ni kan membina hubungan macam tu? Baik. Terima kasih Nadira. Sebenarnya melihat kepada situasi masanya anak-anak kita ni dibandingkan zaman saya dulu katanya ni dulu ndak berani menyoal bah. Tapi kanak-kanak kalangan ni menyoal. Sehingga ke tahap bila kita ni beritahu, lah sembayang. Kadang-kadang dia tanya, kenapa kan mesti sembayang mama? Supaya kita menjawab macam saya waktu kecil. Malah tahu mereka tu tinggi ya cikgu ya. Kan katanya, mesti sembayang wajib. Jawapan itu ndak tepat lah. Ndak kuasa kalau ndak sembayang berdosa. Ndak tepat bah soalan itu. Jawapan itu ndak tepat. Zaman kami ndak berani tu. Kalau indong sudah beritahu itu artinya akur. Tapi sekarang ini soalan satu sebab kita ni banyak memberi ruangan kanak-kanak. Alhamdulillah zaman ini. Bagi saya kelembutan itu misalnya contoh anak-anak kita ni di rumah. Kadang-kadang ada orang tewas boleh anak ni bah. Kalah. Contohlah pagi-pagi tadi Mama, I'm tired, Mama. It's boring, Mama. I don't want to go to school. Kadang-kadang kita passion semua kita tu kesian di bandar. Jadi indung ini supaya hati. Oh, lah, panas pelamuan ni lah. Bandar batok kalau silisma. Lain tak sekolah. Baginya ada kadang-kadang kanak-kanak ni kepintarannya dari segi macam tu. Kadang-kadang dah banar ataupun. Jadi kita sebagai indung, kalau zaman saya dulu, anak saya damam, saya bawa ke sekolah. Kalau pandai, saya bawa ke sekolah. Sebab mengajar diorang. Sebabnya sekolah itu adalah wajib. Bila hantar ke sekolah, cigunya mandiri pun kalang kita tu. Jadi kerja lagi. Anak kita ni panas badannya. Artinya bila kita macam itu, cigu melaga, kita ni panas pulang, panas badannya. Pindah hantar sekolah. Jadi pukul 8 ada cigunya ni pun tu. Anak kita ni damang. Kita ni agak, kenapa dibuat macam itu? Artinya anak itu ndak boleh macam mengkelintong ke tani bah. Mungkin ya pakai trek macam itu bah. Mungkin indah banar atau banar, tapi kalau ya banar damam sekolah melaga artinya anak itu akan banuinya. Dia dapat bapa nyusulnya, dia dapat main-main nyusulnya, my parents aninya. Artinya bukannya dia percaya, tapi pada masa sama menunjukkan bahawa sekolah itu mesti bah. Kalau engkau panas badan belum apa tu ke sekolah kau. Macam itu. Artinya belajar ya belajar. Every step itu artinya rupanya sekolah ni mesti. Sama je sembayang kan? Tunggu dulu mama karang ya kan? Tunggu dulunya mama dulu sembayang. Akhirnya minta sembayang kan kau beri kasar tu mamanya minta sembayang kan. Bagi kita ni walaupun dia damam sembayang dulu lah. Karena artinya menunjukkan apa yang wajib, apa yang perlu dibuat, apa yang tidak perlu dibuat kan. Nah, misalnya contoh, ada contoh dulu juga lah. Mungkin ada anak-anak dulu sekarang ini memanglah hampir ke semua kanak-kanak terdapat mobile kan. Oleh sebab hari itu pandemik COVID-19, kanak-kanak pasal belikan untuk belajar. Tapi masa zaman dulu ada beberapa orang ibu bapa berjumpa, cigunya anak kuah ni cigunya minta belikan mobile cigunya. Bukan yang murah cigunya benar. Zaman dulu pun memang mahal juga kan. Jadi cara saya pendekatan saya kepada anak-anak macam ni, saya tanya, beritahu ni kau macam ni saja, tuan. Cek di sekolah tu kalau semua anak-anak tu ada mobile, babah belikan kau mobile. Sebab kasihan jo kau seorang ada mobile. Suruh dia buat macam tu bah.
Jangan cakap depi-depi dah umur muda pandai kan mobile. Jawapan itu tidak tepat, bah. Ya. Yang tepatnya adalah melihat kepada situasi. Kadang-kadang ini pakai logik sekarang ini kan. Ya. Betul. Kalau lai kelas semua tu lai 30 orang, semua terdapat mobile, babah belikan. Kesian jo nak babah dari dapat mobile. Artinya besok diceknya untuk tanyakannya. Ya. Rupanya ada 3 orang yang terdapat mobile ni. Sudah balik ke rumah kenapa lai? Oh babah 3 orangnya babah yang ada mobile kan. Jadi bukan babah yang belikan, artinya apa kepentingannya bermobile. Ya. Cara yang bijak sebenarnya ya. Macam itu. Mesti kadang-kadang ni pandai. Ya Ya. Allah, kita buat macam mana kita pulang kadang pingsan Allah anak puan ni di mana pintaran ni waris siapa ni. Saya pun juga terdengar waris siapa sekarang ni? ya mengenai dengan anak Musa ni memang Tianin dan jangkakan mereka ni pandai pandai Menjawab. membagi respon dan Pandai juga respon. sebagainya. Tapi Kadang-kadang, cikgu, kita ya. akan menyambung semula ni. Okey. Ya, segmen kita ini kerana kita akan berehat seketika dan di sini kita akan bersama dengan Cikgu Cikgu Haji Ali Yusri lagi. Okey, betul juga. Guruku Masa Depanku, itulah tajuk yang kita bincangkan sedari 8.30 minit pagi tadi bersama dengan Cikgu Ali Yusri. Amat menarik sekali kerana solusi yang cikgu bagi saya amat bijak. Ni orang kita ni bukan terlalu melembuti anak, Ya, betul. tapi kita pun menerapkan disiplin tapi Ya. dengan cara yang berhemah dan pandai patutnya kita ni menjelaskan kepada Betul. mereka. Jadi saya faham saja menjadi ibu bapa ini, menjadi guru, ia memerlukan kemahiran sosial, bah. Betul, ya. Jadi bagaimana ni cikgu kalau sekiranya kita ni tahu manusia ni dah sempurna, guruan ni Betul. dah sempurna. Betul. Agak kurang menyenangkan kalau ada guru yang rasanya indah ada kemahiran sosial untuk pandai menjelaskan kepada anak murid dengan cara yang lebih berhemah. Ya, Jadi bagaimana ni caranya cikgu? Baiklah, terima kasih soalan baik. Bagi saya guru ini memang ada yang apa namanya kelebihannya berbeza. Okey. Sebab tu di sekolah ada ditubuhkan unit counselling. Bagi saya unit counselling ini penting. Guru counselling ini penting. Ia akan lebih ke akar umbi. Kadang-kadang ada guru ni biasanya lah ada guru bila masuk kelas baginya ia seorang pendidik mengajar saja. Baginya I don't care. Kau kayaknya mau belajar, dah kau buat homework keluar kok. Macam zaman dulu dan sekarang ni je lah ia akan marah. Tapi kalau sekarang ni ia mempunyai counselor misalnya. Bila sekalian dia buat homework atau ataupun dia sekolah. Jadi tugasan konselor ni akan mencari kenapa yang dia buat homework ni, apa sebabnya, kenapa yang dia sekolah. Jadi kita melihat guru konselor, rupanya ia ni rumahnya damit, tapi dia belinya ramai. Kadang-kadang Lampung pun dada, jadi sukar ya untuk membuat homework. Jadi mendalami lagi punca-punca tu, kenapa boleh jadi macam itu. Sehingga ada dulu beberapa orang pelajar, ini kongsi sama, ia adik-beradik 3 orang. Okay? Jadi setiap hari ada seorang adik-beradiknya di sekolah. Jadi guru disiplin kadang-kadang memanglah tugasan diorang bila anak ini di sekolah, ia akan didenda lah ataupun digantung sekolah. Jadi pada masa ini bila ada terdapat guru konseling, ia akan mencari kenapa anda sekolah ni. Rupa-rupanya dalam 3 orang itu uniform diorang 2 hanya. Jadi hari-hari itu seorang mesti dah sekolah lah. Jadi bila keadaan macam ni, kita ni pun tersano macam tadi sedih mendengar. Rupanya ada je orang di Brunei ni dah terdapat uniform. Jadi peranan guru konseling ni mencari ke rumahnya. Akhirnya alhamdulillah barangan ni dapat didengani, dibelikan uniform ni sehingga anak itu belajar sekolah. Jadi ini bukan tadi melihat guru disiplin, memanglah guru disiplin memang ada tugasnya mendisiplinkan anak-anak dan mengikut peraturan sekolah. Rambutnya kah apakah semua mesti mengikut peraturan. Sebab bila terdapat guru disiplin ini memanglah untuk melancarkan lagi perjalanan sekolah tu. Kalau dia guru disiplin sekut-sekutnya pukul 8 kali datang, pukul 9 ke mana peduli apa pokoknya mana. Tapi dia sebab tadinya Intan sendiri takut itu adalah satu perkara yang baik. Kalau kunda takutkan cikgu dulunya
memang pun dia cemani ya. Tapi pada masa ni takut tu kadang-kadang tak ni ulahkan takut tu. Kenapa mesti takut? Kenapa? Dan sekarang ni memanglah guru-guru ya Allah kadang-kadang bawa WhatsApp sama pelajar, berani bah. Zaman sekarang ni kalau zaman kata ni berbunyi kasut atau tahu sudah ni guru disiplin lagu batisnya ni kan. Dia kata ni berani bah. Bukan artinya zaman kani kalangan ni kanak-kanak pelajar dah menghormati guru, tapi kata ni terlalu intim, terlalu rapat sebab kanak-kanak ni dididik sudah dari awal, mesti pandai bercakap, berkongsi sehingga beritahu pendidikan atau biarlah lebih banyak belajar daripada mengajar. Artinya bila dalam kelas perlu bercakap. Maksudnya di pra pun kanak-kanak itu suka bercakap. Jadi sehingganya dewasa sebab ini memainkan peranan yang penting. Bila masuk sekarang ke institusi tertinggi, UBD ke UTB ke KUPU ke UNISA ke, banyak kepada discussion. Jadi bila ya discussion itu kalau sekiranya dari damit anda dididik ia bercakap berpaluh je tu ya kalau dari dar bah. Pesan ni Sintan ya kau bercakap sekali Sintan mati ni pesan di kedai aku ni apa yang aku cakapkan kerana ia dah dididik dari awal expose satu bah. Satu karangan ni saya ingin mengungsikan juga kepada ibu bapa perlu anak-anak ni mengikuti aktiviti sekolah. Ini yang kita ni melihat ni bila kita ni melihat wawasan 2035 ialah rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Artinya pendidikan tadi bahasa yang sama juga berkemahiran. Bila berkemahiran itu maksudnya itu nih ikut aktiviti, ikut adrah kayak apa. Kadang-kadang tadi ibu bapa ni apa kau ikut ada langkung-langkung bising sayanya. Padahal adrah itu adalah kesamaan bunyi. Bila belajar kesamaan bunyi artinya teamwork atau important. Jadi ini perlu orang lihat ni karena inilah yang perlu akan dipahamkan kepada ibu bapa. Bukan yang buang masa tu. Betul. Buat aktiviti sukarelawan. Ini penting dia akan belajar sesuatu. Sebab itu namanya melentur buluh biarlah dari rebung. Betul. Jadi kita ni dapat membuat pendedahan kepada anak-anak tentang aktiviti-aktiviti yang berbeza. Ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kemahiran mereka juga nanti. Betul sekali ya. Jadi cikgu kita berbaki dalam masa 2 minit saja gini. Jadi mungkin boleh cikgu simpulkan mengenai dengan tajuk kita ini. Silakan. Baiklah. Guruku masa depanku. Okay? Jadi saya percaya ketanian ini sebenarnya bukan saya guruku masa depan kuan ya. Saya ada satu projek yang dipanggil 3N1. 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 Okey. Macam minuman bah. Itu 3-in-1. 3N1. 3N1 ini saya telah laksanakan mulai tahun ini sudahlah ada beberapa sekolah lah yang ikut. 3N1 ini sebenarnya kita bayangkan saja. Kita tahu bila 3N1 itu memanglah minuman kopi, susu tepung sama gula. Bagi saya 3N1 ni kopi itu adalah pelajar. Susu tepung itu adalah guru. Dan gula adalah ibu bapa. Melengkapi sebetulnya. Melengkapi. Jadi 3N1 kalau kurang satu memang dah sedap. Kurangkan sekiranya gula. Dapat di bawah ibu bapa. Tinggal susu tepung sama kopi diminum. Pahit juga. Kalau susu tepung dah ada macam dah nyaman juga, dah ada creamy rasanya. Apatah lagi kalau dah ada pelajar, kopi atau pelajar. Kalau dah ada tinggal susu tepung sama gula. Dan untuk apa tu? Apa kaninya? Teh kah apa kaninya? Jadi that's why saya beritahu projek itu ialah 3N1 itu. Ketiga-tiga ni mainkan peranan yang penting. Saling memerlukan lah ya cikgu. Walaupun saya beritahu guru ini masa depanku tapi sekarang ialah memerlukan ibu bapa. Ibu bapa ni mainkan peranan yang penting ni. Kami bukan artinya diantar ke sekolah tu cikgu tu ni cikgu expert, cikgu tu mengajar, tapi memerlukan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa. Jadi kalau saya rasakan kalau sekolah tu melagau kadang-kadang kami ni ada ceramah pelajar. Kadang-kadang ada ibu saya yang datang, ibu yang mana datangan ni. Bapaknya kemana kak? Aku pun mana lelaki kita yang keraja. Saya rasakan keraja ni hanya sehari bah di lagau itu bah. Kami memerlukan ibu dan bapa dalam itu. Kalau sekiranya indah datang bapaknya macam pincang kan. Sebab yang akan disampaikan ini sesuatu kepada ibu bapa. Jadi bapaknya dah ada. Saya rasakan apa pentingnya sangat bekerja dengan
berjumpa sekolah tu. Jadi Bagi saya, memanglah ya. itu adalah sesuatu yang orang kita ni Exactly, ya, perkongsian yang macam-macam. sangat Untuk masa membuka depan mata kita anak-anaknya ni. juga. Ya. Sebab anak-anak Anita yang akan orang kita ni menerima hasil daripada kerjasama guru dan ibu bapa. Ya, aset negara. Aset negara. Aset Terima negara. kasih cikgu telah sudi berkongsi berkenaan dengan Guruku Masa Depanku pada kali ini.